Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan lagi pelajaran pada hari ini di dalam bab 7 membina kesejahteraan negara. Mohon para pelajar ingat balik bahawa kesejahteraan maksudnya aman, harmoni, tenteram. Okey, bagaimana kerajaan mahu membina sebuah negara yang aman, tenteram dan harmoni. Jadi salah satunya adalah dalam subtopik 7.4 iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Pada akhir pelajaran, para pelajar diharapkan dapat menerangkan pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, boleh menerangkan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Kita akan teruskan huraian bagi 7.4 iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Sila lihat paparan di hadapan sama seperti di dalam buku teks para pelajar. Kita tengok bahawa dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk satu, mewujudkan perpaduan negara. Yang kedua, untuk integrasi nasional. Bagaimana nak wujud perpaduan dan integrasi? Melalui kesenian dan kebudayaan. Dan dasar ini menjadi garis panduan masyarakat untuk membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Kita tengok sejarah pembentukan bagaimana dasar kebudayaan ini dibentuk. Dibentuk dan diperakui semasa Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang diadakan pada tahun 1971. Bila kita baca 1971, para pelajar kena ingatlah bahawa Kongres ini merupakan salah satu usaha selepas berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 dan dirasmikan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua, dan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kali kedua Kongres diadakan pada 15 April 2017 di UKM. Dan ketika Kongres itu berlangsung, terdapat beberapa resolusi, iaitu yang pertama, mereka bersetujulah untuk memperkasakan kebudayaan nasional ini sebagai identiti bangsa. Yang kedua, menyemarakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang ketiga, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Yang keempat, mengukuhkan rukun negara. Dan yang kelima, pendidikan sebagai alat penyatuan bangsa. Berikut kita akan lihat petikan daripada ucapan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak Husin, ketika merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Menurut beliau, kita mesti ada satu identiti bangsa Malaysia yang mana boleh mengambil kira semua kaum dan agama. Faham ayat dia macam ni lah. Kalau orang luar tengok kita, orang tahu, oh ini orang Malaysia. Berdasarkan apa dia tahu orang tu orang Malaysia? Mungkin dari segi pakaian, mungkin dari segi pewatakan dia. Itu contoh yang Tun Abdul Razak Husin maksudkanlah. Justru itu, berdasarkan kongres tersebut, maka ada 3 prinsip utama. Maksudnya nak buat kebudayaan, kebangsaan, maksudnya yang boleh digunakan oleh semua kaum yang ada di Malaysia, mesti berdasarkan 3 benda ni. Pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Nak faham yang ni, kena tahulah siapa rakyat asal rantau Melayu, iaitu orang Melayu. Jadi, kebudayaan ataupun budaya orang Melayu ini menjadi teras. Yang kita akan guna dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Kita ambil contoh ketika pembukaan Sukan Olimpik baru-baru ni, atlet kita memakai pakaian baju Melayu, dan juga baju kurung yang ada sedikit sentuhan inovasi. Bermaksud pakaian itu telah menjadi identiti kebangsaan kita. Yang kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Bagi memperbaiki dasar kebudayaan kebangsaan yang kita ambil daripada orang Melayu tadi, kita tetap menerima juga
budaya daripada kaum lain yang kita rasa sesuai dan boleh diterima oleh semua orang di Malaysia. Okey, yang ketiga, Islam menjadi unsur yang penting. Okey, jadi semasa nak menggubal, okey, ini budaya kebangsaan orang Malaysia, jadi kerajaan pastikan perkara yang mereka pilih itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Okey, kita akan lihat matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Ada 3. Okey, yang pertama untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui budaya. Yang kedua untuk memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Yang ketiga memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang. Okey, jadi bagi melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan, kerajaan telah menetapkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan dengan budaya akan melaksanakan dasar ini. Oleh itu, dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan atau nama terbarunya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ataupun kita panggil ASWARA. Okey, kita lihat pula citra warna Malaysia. Dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program seperti Citra Warna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Program ini dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan. Antara program yang dijalankan termasuklah memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Program ini diadakan di Dataran Merdeka pada setiap Mei bagi setiap tahun yang melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Jadi pelajar boleh tengok di YouTube, okey, rakaman Citra Warna Malaysia. Okey, kita lihat pula penggiat budaya. Dasar kebudayaan kebangsaan ini, salah satu kesannya adalah pertama melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Tersohor maksudnya terkenal lah. Kalau kita tengok pada gambar sebelah, kita ada Azhar Aziz, okay, Hamzah Dolmat, Lim Swee Tin, Samuel Das, Shuhaibun Yusof, Matthew Ngau Jiao. Okey. Jadi, apakah sumbangan tokoh-tokoh tersebut? Kita dapat 3 sumbangan yang telah diberikan oleh mereka, iaitu proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Maksudnya, apa yang mereka lakukan tu merupakan satu usaha menjadikan masyarakat Malaysia masyarakat yang berbudaya. Yang kedua, menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi. Dan yang ketiga, memartabatkan lagi khazanah asli negara. Jadi, demikianlah tajuk penerangan berkaitan dengan subtopik 7.4 berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi, kita pegang balik kepada tajuk utama bab 7 ini, iaitu membina kesejahteraan negara. Sejahtera maksudnya harmoni, maksudnya apa saja yang kerajaan lakukan di dalam bab 7 ini bertujuan untuk menjadikan negara kita sejahtera. Sejahtera itu datang daripada mana? Daripada perpaduan rakyat. Sekian, terima kasih.